Baik, kita mulakan Suratul Hajj, mulai ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu, supaya mereka menyaksikan. Manafi'ah, beberapa munafaat. Lahum, bagi mereka. Wa yazkuru, dan mereka ingat. Dalam braket sebut. Ismallah, akan nama Allah. Fi ayyam, pada hari-hari. Maklumat, beberapa yang ditentukan. Ala, atas. Ma, apa yang. Razaqahum, telah merezekikan ia akan mereka. Min, daripada. Bahimatil an'am, binatang ternak. Binatang ternak. Fakulu, maka makanlah olehmu. Minha, daripadanya. Wa at'imu, dan beri makanlah olehmu. Al-ba'isa, akan orang yang sengsara. Al-fakir, orang yang fakir. Baik, saya masuk mula. Ayat sebelumnya iaitu berkaitan dengan pemberitahuan kepada manusia tentang haji. Ya, maka ayat ini sebagai satu iklan daripada Allah Ta'ala, memberitahukan kepada manusia muslim seluruh dunia untuk datang mengerjakan haji, baik yang dekat ataupun yang jauh. Sebagaimana yang dikatakan, rijalan, ada yang berjalan kaki, dan atas ala kulli domirin, dan atas tetak unta yang kurus, nak menunjukkan perjalanan jauh. Dan manusia datang daripada tiap-tiap penjuru dunia. Itulah iklan daripada Allah Ta'ala mengenai tentang haji. Liyashhadu, supaya mereka saksikan. Manafi, beberapa manfaat atau beberapa munafaat bagi mereka. Mereka saksikan, mereka hadir, mereka akan nampak beberapa manfaat daripada urusan haji ini, iaitu manfaat-manfaat di dunia. Contohnya, perniagaan. Dengan adanya haji sahaja, hukum haji ini, macam-macam perniagaan terurus. Kerana apa? Kerana nak menguruskan orang-orang yang berhaji. Dan itu manfaat-manfaat dunia. Manfaat-manfaat akhirat, apa lagi? Segala amal-amal haji menjadikan manfaat-manfaat kepada mereka untuk akhiratnya. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat,
dan mereka sebut atau mereka ingat akan nama Allah, pada hari-hari yang ditentukan, iaitu hari-hari tasyrik, hari Arafah, 10 Zulhijjah itulah yang dikatakan 10 Zulhijjah tu. Itu dikatakan hari-hari yang maklumat, yang ditentukan. Alama razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang telah merezekikan ia akan mereka daripada binatang-binatang ternakan. Unta, lembu, kambing akan dikorbankan pada Aidil Adha. Jadi itu maknanya syiar-syiar Islam atau syiar haji. Fakulu, maka makanlah olehmu minha daripadanya. Wa at'imu, dan beri makanlah olehmu al-ba'isal fakir, orang yang sengsara, orang yang fakir, dapat merasai nikmat daripada daging-daging baru yang disembelih atau dikorbankan pada Aidil Adha. Baik, sambung lagi ayat yang ke-29. Summa, kemudian. Liyaqdu, hendaklah mereka bersihkan. Tafasahum, akan kotoran mereka. Wal yufu, dan hendaklah mereka sempurnakan. Dan hendaklah mereka sempurnakan. Nuzurahum, akan nazar-nazar mereka. Wal yattawafu, dan hendaklah mereka tawaf. Bil baiti, di rumah. Al-atiq, yang lama. Atau yang tua. Bracket Baitullah. Semak semula. Summal yaqdu tafasahum, kemudian hendaklah mereka bersihkan akan kotoran mereka. Maknanya dengan mencukur rambut, mengunting kuku, itu di antara membersihkan diri, atau menghilangkan kotoran. Wal yufu, dan hendaklah mereka sempurnakan nuzurahum, akan nazar-nazar mereka. Mereka yang bernazar, bolehlah disempurnakan. Yang bernazar untuk menyembelih korban, maka bolehlah disempurnakan. Wal yattawafu, dan hendaklah mereka tawaf bil baitil atiq, di rumah yang tua. Rumah yang tua ni maknanya ialah Kaabah. Kerana rumah ni awal rumah yang didirikan bagi manusia. Iaitu rumah ibadat yang awal didirikan oleh manusia. Baik. Perkataan atik dekat dengan bahasa yang kita sebut selalu antik. Antik tu maknanya ambilan daripada atik dalam bahasa Arab tu. Jadi barang-barang antik kan barang-barang lama, barang-barang tua. Itu dikatakan antik. Jadi Baitullah ni dikatakan antik juga. Termasuk antik. Rumah yang tua, rumah lama.
Okey, dalam ayat ini saya nak terangkan sini ada lam banyak sini. Ini namanya lam amar ya. Nah, lam tanda mati tu semua makna hendaklah. Summal, mal, kan ada mati lam tu. Itu maknanya lam amar. Ya. Bagaimana kalau lam amar ni kita tanpa summa? Ya, apa nak bunyikan? Ya, kena bunyikan bawah. Sebab ni ma ni nak boleh disambung. Summal, boleh sambung. Tapi kalau tak ada summa contohnya, terus ya, yakdu saja. Lam ni nak bunyi apa? Kena bunyi bawah ya. Jadi liyakdu. Sebab dia mati tak boleh bunyi. Jadi kalau nak bunyikan liyakdu bunyi bawah. Ini namanya lam amar. Sebab itu maknanya hendaklah. Lam amar ni termasuk huruf jazam. Ya, sebab itu apa yang dijazamkan ialah nun. Nun tu hilang. Asalnya yakduna. Yakduna. Sama dengan depannya ya. Wal yufu. Itu pun lam amar. Dan dia menjazamkan fi'il mudhari dengan membuang nun. Asalnya yufuna. Itu makna mereka. Ya. Kemudian wal yatawafu sama. Lam ni lam amar namanya. Ya. Hendaklah mereka tawaf. Jadi lam amar ini dia ada kerja menjazamkan fi'il mudhari. Apa tanda jazamnya? Buang nun. Asalnya yatawafuna. Kalau tak ada lam tu bunyinya ada nun. Yatawafuna. Ya. Itu namanya lam amar. Bil baitil atik, itu dua perkataan al baiti disebabkan oleh bi huruf jar, iaitu baiti. Al atik ya, ini namanya naat, mengikut. Sebab alif lam dengan alif lam ya baris sama, itu namanya naat, dia mengikut. Okey, sambung lagi ayat yang ke-30 surah Al-Hajj ya. Ayat 30. Zalika itu, waman dan barang siapa. Yu'azzim, ia, ini nak terjemah apa ni? Ia memuliakan. Ia memuliakan, asal azim ni besar. Ia membesarkan, tapi dia kita kena sesuaikan dengan ayat dia. Ya. Jadi di sini yu'azim kita terjemahkan ia memuliakan. Ya. Al-hurumat. Al-hurumat, beberapa larangan. Allahi Allah. Wahwa, maka ia. Khairun, lebih baik. Lahu, baginya. Inda, di sisi. Rabbihi, Tuhannya. Wa uhillat, dan telah dihalalkan ia. Lakum, bagi kamu. Al-an'am, binatang-binatang ternak. Illa, melainkan. Ma, apa yang. Yutla, ia dibacakan. Alaikum, atas kamu. Fajtanibu, maka jauhilah olehmu.
maka jauhilah olehmu ar-rijza akan kotoran minal authan daripada berhala-berhala. Wajtanibu dan jauhilah olehmu qaulaz zur perkataan dusta. Perkataan dusta. Baik, saya masuk mula. Zalika itu, mana urusan-urusan haji, ya? Urusan-urusan haji itu. Waman yu'azzim hurumatillah, dan barang siapa ia memuliakan akan beberapa yang dihormati, ya, atau beberapa larangan, ya, akan beberapa larangan. Jadi dalam memberikan makna tu, yu'azim, kalau ia membesarkan tak kena, ya, jadi kita kena terjemah dengan ia memuliakan atau ia menghormati pun boleh, ya. Ia memuliakan atau ia menghormati. Menghormati apa? Hurumatillah, ya, beberapa larangan-larangan Allah. Sebab kita ketika melakukan haji ini, ya, ada larangan-larangan yang tidak dibolehkan dan boleh membatalkan haji, ya. Jadi, ya, siapa yang memelihara atau memuliakan atau menghormati beberapa yang, ya, dilarang itu, ya, fa huwa khairullah, maka ia lebih baik baginya indallah, di sisi Allah. Wa uhillat, dan telah dihalalkan ia lakum bagi kamu al-an'am, ya, binatang-binatang ternak, ya, untuk dimakan, untuk disembelih, ya. Illa ma yutsla alaikum, melainkan apa yang ia dibacakan atas kamu. Maknanya, ya, yang diharamkan itu apa yang sudah dibacakan ke atas kamu, ya. Nah, sebagaimana yang, ya, tersebut dalam surah, ya, Al-Maidah, ya, surah Al-Maidah ayat 3, ya. Itu tafsiran dia, ya, maknanya yang kecuali apa yang dibacakan. Yang dibacakan tu makna yang diharamkan. Yang diharamkan ke atas kamu, itu kamu hendaklah tinggalkan. Contohnya pada surah Al-Maidah, ya, ayat 3. Boleh buat nota-nota sikitlah, ya. Surah Al-Maidah ayat 3, surah Al-Baqarah ayat 173, surah Al-Baqarah ayat 173, surah Al-An'am ayat 145, surah An-Nahli, surah An-Nahli ayat 115, ya. Itu adalah, ya, ayat-ayat yang menerangkan binatang mana yang diharamkan oleh Allah, ya. Jadi ada berapa surah, ya, 4 surah yang dicantikkan tadi sebagai tafsiran ayat illa ma yutsla alaikum, melainkan apa yang ia dibacakan ke atas kamu. Mana yang dibacakan tu yang diharamkan, ya, al-maitata, bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih untuk selain Allah,
Ya. Itu yang diharamkan. Ya, bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Itu tersebut dalam 4 surah itu. Menerangkan itulah yang Allah haramkan. Illa ma yutla alaikum. Wajtanibur rizah. Maka jauhilah olehmu akan kotoran. Ya. Akan kotoran. Wa minal ausan. Ya, daripada berhala-berhala. Mana kepercayaan berhala ni buang. Perkara-perkara yang boleh membawa kepada keberhalaan, membesarkan keberhalaan, jauhi. Wajtanibu qaula zuri, dan jauhilah olehmu akan perkataan dusta, perkataan bohong, terutama mengatakan Allah ada sekutu, Allah ada anak, ya. Itu adalah perkataan yang bohong yang kamu reka-reka. Yang menuduh Allah itu ada sekutu, menuduh Allah ada anak, ya. Jauhilah olehmu daripada perkataan-perkataan itu. Baik, sama lagi. Ayat yang ke-31. Hunafa, orang-orang yang cenderung lurus. Orang-orang yang cenderung lurus. Lillah, kepada Allah. Ghaira, bukan. Musyrikin, orang-orang yang mempersekutukan. Orang-orang yang mempersekutukan. Bihi, dengannya. Waman, dan barang siapa. Yusyrik, ia sekutukan. Billahi, akan Allah. Faka'an nama, maka seolah-olahnya. Kharra, telah tersungkur ia. Minas sama, daripada langit. Fatah tofuhu, lalu ia sambar akannya. Lalu ia sambar akannya. At-tairu, oleh burung. Atau tahwi, ia junamkan. Atau ia junamkan. Bihi, dengannya. Ar-rihu, oleh angin. Pi, makan. Pada tempat. Sahikin, yang jauh. Semak semula. Ayat 31. Hunafa alillahi ghaira musyriki nabi. Orang-orang yang cenderung lurus kepada Allah. Siapa mereka ini yang cenderung lurus? Mereka adalah orang-orang Muslim yang adil. Yang adil berpegang kepada agamanya. Itulah sebagai orang-orang yang cenderung lurus kepada Allah Ta'ala. Ghaira musyriki nabi.
bukan orang-orang yang mempersekutukan dengannya. Maknanya, ya, orang hunafa ini adalah orang yang bertauhid, bukan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Wa may yusyrik billah, wa may yusyrik billah, dan barang siapa ia sekutukan akan Allah, fa ka'annama, maka seolah-olahnya kharra minas sama, telah tersungkur ia, atau bahasa lain boleh telah terjatuh ia daripada langit. Macam mana ya seseorang itu dia terjatuh daripada tempat yang tinggi disebut sebagai langit, ya, dia jatuh daripada langit atau gugur, tersungkur daripada langit, jatuh ke bawah, fatah topuhu tair, ya, lalu ia sambar akannya oleh burung sambar, ya, kejatuhan tadi disambar oleh burung, au tahwi birih, ataupun ia junamkan dengannya oleh angin pun junamkan dia, tolak dia, fi makanin sahih, pada tempat yang jauh. Ini ibaratnya, kalau nak tahu ibaratnya, kalau orang sekutukan Allah macam itulah diibaratkan sebagai orang yang sudah tercampak daripada langit, disambar, ditolak di angin, ya, tercampak di tempat yang jauh. Macam itulah ibaratnya kalau nak tahu. Sebab itu hindarkan diri daripada mempersekutukan Allah, ya. Baik, sambung lagi ayat yang ke-32. Zalika, itu. Waman, dan barang siapa. Yu'azzim, ia memuliakan. Sya'air, syiar-syiar. Syiar-syiar Allahi Allah. Fa'innaha, maka sesungguhnya ia, min, daripada, takwal qulub, ketakwaan hati. Ketakwaan hati-hati, ya. Baik. Zalika wa may yu'azzim sya'airillah, itu, dan barang siapa ia memuliakan akan syiar-syiar Allah. Ya. Syiar ni, yang kita sebut syiar itu, ialah tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Haji itu syiar Allah. Ya, azan itu syiar Allah. Ya. Jadi, ya, perkara-perkara yang dikatakan sebagai ada dalam syariat, ya, dan diwajibkan untuk, ya, diterangkan, maka itulah syiar-syiar Allah, ya. Seperti contohnya, ya, seruan haji, ya, itu adalah syiar Allah. Berkorban, itu syiar Allah. Jadi siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah ini, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya ia daripada ketakwaan hati-hati. Mana hati yang bertakwa, bahasanya macam itulah, hati yang bertakwa, ya. Baik, sambung lagi ayat yang ke-33. Lakum, bagi kamu, fiha, di dalamnya, manafi', ada beberapa manfaat. Ada beberapa manfaat. Ila ajalin, sehingga tempoh. Musamma, yang ditentukan.
ila ni terjemahkan, tengok ayat ya. Ila boleh kepada, ila boleh terjemah ke saja. Ila boleh terjemah dengan makna sehingga kalau seandainya depannya menunjukkan masa. Contohnya ila ajalin, ajalin tu masa. Sehingga tempoh. Jadi ila katanya terjemahkan sehingga. Macam ilahin dalam Quran, ilahin sehingga satu ketika. Satu ketika tu masa. Ya. Jadi ila tu diterjemahkan dengan sehingga. Yang lain-lain tu boleh diterjemahkan kepada kedudukan yang baiklah. Contohnya ilallah, kepada Allah. Ya. Ilal bait, ke rumah. Kepada rumah tak berapa cantik, ke rumah. Macam tu. Ya. Ilal bait. Macam ni ila ajalin, sehingga tempoh. Sebab ajal tu ialah masa. Sehingga tempoh musamma yang ditentukan. Summa, kemudian, mahilluha. Ya. Kemudian mahilluha, tempat sembelihannya. Ilal baiti, ke rumah. Ke rumah al-atiq. Tadi dia jumpa yang tua. Dua kali kita jumpa al-atiq daripada perkataan antik. Ingatkan antik tu, ingatlah nanti atik. Okey, semak semula. Lakum bagi kamu, fiha di dalamnya. Mana dalam? Ya, mengerjakan ya haji itu nampak beberapa manfaat. Orang yang pengusaha hotel, ya laku, ya hotel-hotel mereka penuh, ya dihuni oleh ya umat manusia. Nampak tak manfaat itu? Orang-orang yang berniaga sampai tak ya cukup tangan. Ya. Kerana ramainya pengunjung yang nak membeli. Dan berbagai-bagai lagi kita tengok manfaatnya. Boleh dilihat. Ya, ila ajalim musamma, sehingga ya tempoh yang ditentukan. Tempoh yang ditentukan tu apa? Iaitu dah habis haji, habis korban raya haji, maknanya tu dah mula berkurangan. Ramai orang dah pulang. Jemaah-jemaah dah ramai pulang. Jadi itulah masa, sehingga masa yang ditentukan habis ibadat haji. Summa mahilluha ilal baitil atiq. Kemudian tempat sembelihannya sehingga pun boleh juga ke baitil atiq. Maknanya dia punya kawasan. Ya, kawasan untuk menyembelih sampai kepada Baitullah. Ya. Sampai dekat dengan Baitullah. Macam itulah yang dimaksudkan tempat-tempat sembelihan. Ya. Jadi Arab Saudi dah meletakkan tempat yang ditentukan, ya, supaya terjaga daripada perkara yang tidak menyenangkan jemaah. Sebab itu tempat sembelihan itu ditentukan tempatnya. Tapi masih lagi di kawasan yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Baik ya. Kita tengok sekarang ni perkataan-perkataan yang boleh dijadikan sebagai tambahan tata bahasa kita. Iaitu kita cari perkataan manafi. Manafi ini ayat 33 ya. Kita ambil terus ayat 33 dulu. Manafi ini daripada perkataan manfaat, munafaah.
maknanya ya daripada manfaat, ya, maka atau bahasanya kita sebut dari perkataan-perkataan nafi, ya, bermanfaat jadi manafi. Manafi ini maknanya jamak taksir. Ya, jadi apa huruf yang kita nak ambil daripada manafi ini? Ya, 3 huruf, ya, kena cari 3 huruf perkataan manafi. Ya. Apa hurufnya? Nun fa ain. Ya, nun fa ain. Okey, cuba cari dalam kamus nun fa ain. Siapa jumpa dulu bagi tahu nun fa ain, ya. Fa qaf kaf lam mim nun. Ingatkan abjad tu. Jadi baru boleh buka laju sikit. Sampailah nun, ya. Lepas nun, carilah ain, ya. Ayo. Ya, fa dulu. Nun fa dulu, betul. Nun fa dulu baru ain, ya. Jadi carilah fa qaf kaf lam, ya. Fa qaf kaf lam. Siapa jumpa cepat bagi tahu. Nun fa, kita cari nun, dah jumpa nun fa, cari nun ain. Nun fa ain, ya. Okey. Ada yang dekat jumpa tu, ya? Nun fa ain. Muka surat 432, siapa jumpa? Bawah kiri. 432. Bawah kiri. Nafa'a. 43. 432. Nafa'a yanfa'u naf'an. Nafa'a yanfa'u naf'an. Nafa'a madhi yanfa'u mudhari, ya. Okey, nafa'a kita ambil nafa'a. Kalau isim fa'il ni apa nafa'a? Nafi'un. Isim maf'ul? Manfu'un. Manfu'un. Ya, kemudian makan zaman alat, ingat tak? Makan manfa'un. 2 kali. Manfa'un. Alat minfa'un. Minfa'un. Tafdil tambah alif awal. Anfa'u. Anfa'u. Kal mubalaghah alif tengah. Nafa'un. Nafa'un. Ya. Makan zaman alat macam mana? Makan manfa'un, minfa'un. Makan zaman alat, ya. Tafdil anfa'u, mubalaghah nafa'un.
Nafaun. Ya. Baik, ya. Itu perkataan daripada perkataan nafa'ah yang disebut tadi manfaat, ya. Manfaat. Baik, ya. Ayat yang kita tengok ayat yang tengok mudhari'nya apa? Yanfa'u. Bila yanfa'u tengok baris tengah, fa kan? Jadi bunyi ataslah infak. Macam tu. Tengok mudhari'. Kalau amar kena tengok mudhari'. Kalau salah tengok mudhari', salah amar dia. Ya. Jadi infak. Nahinya la tanfa. La tanfa. Okey. Ayat yang ke-32, perkataan yu'azzim. Yu'azzim. Apa nak cari hurufnya? Ain zomim. Cari ain. Lepas jumpa ain, cari zo. Ain zomim. Ya. Cuba cari. Perkataan besar. Ya, makna besar. Atau makna memuliakan. Ya. Mengagungkan. Itu perkataan. Ain. Dah jumpa ain, cari zo. Ya. Apa dia? Muka surat apa? Okey, cantik. 242. Yang lain boleh buka. 242 sebelah kanan tengah. Sebelah kanan tengah atas sikit. Bunyinya ialah ain za mim azuma. Bukan azoma ya, azuma. Kemudian mudhari'nya ya'zumu. Masdarnya izoman atau azomatan. Maknanya ialah besar. Ya, azim, daripada azim makna besar, mulia, ya. Lawan kecil. Besar. Okey, sekarang ni kita nak jadikan isim fa'il azuma. Azimun. Isim maf'ul ma'zumun. Makan zaman alat. Ya. Ma'zamun. Mi'zamun. Mi'zamun. Tafdil. A'zamu. Mubalaghah. Azzamun. Ada alif tengah ya. Azzamun. Alif tengah. Ada sabdu. Azza. Ingat itu. Azzamun. Ya. Baik, dalam muka surat 242 ni, kita cedok juga yang kita biasa-biasa jumpa. Ya. Kalau ada kat sini, kita ambil. Ya. Perkataan apa yang ada kat sini, selain azumah. Ya. Kita ada yang biasa kita jumpa. Tak apa. Ya. Kita tengok perkataan yang selain daripada itu dalam Quran tadi. Kita jumpa dalam Quran tadi ialah perkataan dikatakan tahtofu. Tahtofu ayat 31, ia sambar. Jadi kita nak cari hurufnya 3 huruf. Ya, apa dia? Khotofa. Khotofa. Cari perkataan ho. Jim, ha, ho. Dah jumpa ho, cari to.
Lepas to baru jadi fa. Ho, to, fa. Ho, to, fa. Okey, cuba tengok muka surat 88. Sebelah kiri, atas, ke bawah sikit. Sebelah kiri, atas, ke bawah sikit dalam bracket. Ho, to dengan fa. Apa bunyinya? Hotifa. Hotifa yahtofu hotfan. Mana menyambar. Okey. Sekarang kita nak jadikan pecahkan macam mana yang kita belajar. Ya, kamus tidak mencatatkan. Ya. Kita sendiri yang buat pecahan dia. Macam mana isim fa'il? Khotofa. Hotifun. Hotifun. Isim maf'ul. Mahtufun. Makan zaman alat. Mahtofun, mahtofun. Mihtofun. Mahtofun, mahtofun, mihtofun. Mihtofun tu alat ya, kalau bunyi bawah. Mihtofun. Tafdil. Ahtofu, mubalaghah. Mana ada alif awal, alif tengah lah. Hottofun. Hottofun. Ya. Itu maknanya, apa makna kalau tofu? Tabdil. Apa maknanya? Lebih menyambar. Ya. Kan tabdil makna lebih. Kalau mubalaghah? Tersangat menyambar. Tersangat menyambar atau mubalaghah. Ya. Kalau isim fa'il khotifun? Yang menyambar. Tak ada orang, yang saja. Yang menyambar. Ya, mungkin burung. Jadi yang saja, yang menyambar. Kalau mahtufun isim maf'ul? Yang disambar. Kalau mahtofun? Tempat menyambar. Kalau mahtofun satu lagi? Masa menyambar. Kalau mihtofun? Alat menyambar. Ya. Cuba sekarang ni buat satu catatan. Satu catatan ya. Saya sebut tulis ya. Pertama madi, tulis. Madi. 2 mudhari'. 3 masdar. 4 amar. 5 nahi. 6 isim fa'il. 7 isim maf'ul. 8 makan. Isim makan ya. 9 ke 8? 8 ya. 8 zaman. 9 alat. Zaman. 10 alat. 11 tafdil. 12 mubalaghah. Ya. Okey, cuba sebut sekali lagi. Madi,
mudhari. Okey, ada 12 ya. Ada 12 semua. Okey. Cuba dalam segi makna yang kita boleh ingat penambahan-penambahannya saja. Ya. Kalau madi ada penambahan apa? Telah. Telah ia ya. Telah ia. Kalau mudhari? Ia. Penambahannya ia. Okey. Kalau masdar itu terbitan ya. Masdar ni terbitan. Kalau buat, buatan. Macam itulah. Kalau buat, buatan. Kalau jalan, perjalanan. Dia tak boleh nak letak tepat. Tak boleh ya. Nak letak tepat an, tak boleh ya. Okey. Kalau fi'il amar apa penambahan dia? Lah oleh engkau. Lah oleh engkau. Lah oleh engkau. Contohnya, kalau tolong, tambahlah. Tolonglah oleh engkau. Jadi penambahan dia lah oleh engkau tu penting. Ya? Kalau nahi, apa penambahannya? Jangan engkau. Jangan engkau. Kalau tolong, jangan engkau tolong. Kalau isim fa'il, apa penambahannya? Yang. Yang saja. Isim maf'ul? Yang di. Yang di. Kalau makan? Tempat. Kalau zaman? Masa. Kalau alat? Alat. Alat juga atau perkakas. Ya? Kalau tafdil penambahannya apa? Lebih. Lebih saja. Lebih. Jangan tambah-tambah lagi. Lebih. Kalau mubalaghah? Tersangat. Kalau Allah maha ya. Kalau Allah maha. Tapi kalau biasa tersangat, terlampau, macam itulah ya. Kalau tafdil lebih saja, lebih. Tersangat. 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 Ataupun ya, terlampau pun boleh, ataupun maha untuk Allah. Kalau maha lah. Ya. Maha pengampun contohnya. Okey. Cuba letakkan makna menyambar. Kalau madi? Telah menyambar ia. Kalau mudhari? Kalau masdar? Penyambaran ke penggambaran? Sambaran lah, sambaran. Sambaran. Okey. Kalau amar? Sambarlah oleh engkau. Kalau nahi? Jangan engkau sambar. Isim fa'il? Yang menyambar. Yang menyambar. Isim maf'ul? Yang disambar. Kalau makan? Tempat sambar. Zaman? Masa menyambar. Alat? Alat menyambar. Tafdil? Lebih menyambar. Kalau mubalaghah? Tersangat, terlampau menyambar. Okey. Apa fi'il amar daripada yahtofu? Hotifa yahtofu tadi. Amarnya apa yahtofu? Amar. Ihtof. Jangan ditukar baris tengah tu ya. Tengah tu bunyi atas. Jangan ditukar jadi tip. Jadi tip pula nanti. Salah.
Nah, tengah tu baris tengah jangan tukar. Itu nak menunjukkan amar dengan mudhari mesti sama. Jadi tof. Tof. Ya. Sambarlah oleh engkau. Kalau nahi? La tahtof. Jangan engkau sambar. Jangan engkau sambar. Kalau nahi ni, tengok mudhari'nya. Mudhari'nya apa? Yahtofu kan? Yahtofu. Ya tu tukar jadi ta. Ya tukar jadi ya. Ya tu kan iya. Ta tu jadi engkau. Jadi tahtof. Tahtof. Jangan fi'il nahi ni tak sama dengan mudhari'. Fi'il nahi ni kena sama dengan mudhari'. Sebabnya fi'il nahi dibuat daripada mudhari'. Ya. Jangan tak sama, kena samakan. Tahtof, la tahtof. Okey. Mudhari' untuk amar nahi mudhari'. Amar nahi tengok mudhari' dia. Ya. Okey. Ya. Sekarang ni ada satu latihan untuk dibuat selama seminggu. Ya. Latihan dia sebelah kanan atas sekali. Atas sekali khotoba yahtubu khotban. Apa maknanya? Meminang. Jadi makna dia meminang. Jadi buat khotoba ni sampai 12, sampai isim mubalaghah. Yang ada sekarang ni ada madhi, mudhari', masdar dah ada. Madhi ada, mudhari' ada, masdar dah ada. Tinggal sambung apa? Amar, nahi, makan, isim fa'il, isim maf'ul, makan, zaman, alat. Lagi tabdil mubalaghah. Okey. Letak apa tu? Dengan makna sekali supaya membiasakan meletakkan makna tu. Nanti tahu kita punya tafsir tak tahu makna. Okey? Semua betul? Kalau semua betul kena bagi hadiah ustaz. Kena bagi hadiah kat ustaz kerana semua dah betul. Betul. Okey, insya-Allah ya. Insya-Allah ya boleh buat ya. Okey, sampai situ.